filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned and then I'm going ha ha ha. Oh yeah, we're singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la.
Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Yes, malam ini sedikit sejuk. Okey, saya tak tahu kenapa sejuk hari ni. Okey. Alright, so malam ni seperti yang dijanjikan, kita akan belajar macam mana nak baca apa ni, kita nak belajar membaca je malam ni kan. So mungkin sekejap je kot, kita cuba buat secara ringkas, kita buat secara cepat, ringkas dan padat lah macam mana nak baca report. Sebab at the end of the day it's all about reading, baca je. Dan mungkin you all tak tahu dari mana nak dapat maklumat ni, jadi saya akan sharekan daripada mana you nak dapatkan maklumat laporan kewangan suku tahunan yang paling cepat dan paling mudah. Dan yang kedua, you boleh cuba dapat dan apakah maklumat yang you nak go through dan apa yang you nak baca lah sebenarnya. Apa yang you nak baca dan apa yang you nak tengok. Sebab kebanyakannya jargon-jargon perkataan-perkataan yang ada dekat dalam laporan ni, dia macam canggih sangat lah perkataan dia ni kan. Even kadang saya pun tak faham sebenarnya. Tapi at the end of the day, apa yang saya nak tengok, apa yang saya tengok je. Dan macam mana dan apa sebab kenapa saya beli AirAsia dan kenapa VS pada saya it looks very very promising. Nanti kita akan share, saya akan tunjuk lah. Benda ni semua memang ada dekat dalam quarter report sebenarnya. Cuma you rajin tak rajin nak baca je. Alright. Untuk menjawab soalan Tuan Muslim, video dah tak upload ke YouTube ke? Buat masa ni kita hold dulu daripada upload ke YouTube. Sebab kita nak tengok lah kalau tak upload ramai ke yang minta untuk kita upload lagi. Okay. Sebab bila viewer setiap malam tak ramai, tak meriah. Jadi kita pun masih lagi testing. Tengok kalau kita upload lambat sikit, lebih ramai viewer ke atau kita lepas. Sebab so far sepanjang apa yang tim saya buat sekarang ni, bila kami tak upload, viewer tinggi. Viewer live tu tinggi. Jadi kita nak tengok lah macam mana nanti sebab dia masih testing lagi, tengok ada orang meminta lagi ke tak untuk live ni, ataupun you boleh commit ke tak live. Tengoklah dia orang tak tahulah apa yang dia nak buat sebenarnya. So kita just tunggu tengok apa dia nak buat. But at the end diorang akan upload juga, cuma cepat atau lambat je lah. Probably diorang akan hold seminggu video tu sebelum dimuat naik. Mungkin macam tu lah. So kalau let's say minggu depan kita dah keluar live yang baru kan, kita live baru, probably you dapat live minggu ni je, you dapat tengok. Jadi dia akan slide delay sikit, perlahan sikit lah dia punya progress tu. Okay. Dia macam tu lah kot dia, apa yang dia nak buat. Sebab nak jadikan live group ni lebih eksklusif. Macam gitu. Okay. Memang akan dia upload, tapi dia akan delay punya upload lah. Probably dia delay seminggu macam tu. Alright. So thank you so much for joining. Okay. Thank you so much for joining the live sessions tonight. So benda first kali saya nak tunjukkan dekat mana you boleh dapatkan maklumat-maklumat ini secara percuma. Alright. So saya akan buka monitor. Alright, good. Okay, boleh nampak monitor? Saya tak nak nanti bila saya dah jauh-jauh nanti tiba-tiba cakap saya tak nampak lah. Masak. Okay. Alright, so kita guna. Okay. So dekat mana cara paling cepat untuk you mendapatkan maklumat ni? Sebenarnya you boleh buka lah Malaysia Stockbiz hari-hari. Dia ada update nampak hari ni 17 Disember. You can see 17 Disember ada announcement daripada quarterly announcement. Studio baru mana? Studio baru nanti lah. Ada benda yang belum siap. Okay, esok kot. Tengoklah saya nak try live petang esok ke. Alright, sebab minggu ni tak ada main badminton. Okay, selalu ada Jumaat main badminton. Jumaat malam selalu saya main badminton. Okay, esok kalau tak ada petang saya buat kot live dekat studio baru ke. Tengoklah. Okay. So dekat sini saya gunakan website malaysiastock.biz sebab everyday dia akan update lah. Contoh macam hari ni 17 Disember, you boleh nampak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 company yang announce quarter reports. So you just klik je lah masuk. So you just klik masuk.
Right. Tapi sebelum klik masuk, you tengok dekat sini lah. Sini pun you boleh nampak star ni maksudnya apa, benda ni apa, benda ni apa. Okay. Semua ada bawah ni. Okay. Net profit star atau revenue star menunjukkan kalau star ni menunjukkan dia adalah yang paling tinggi lah. Right. Paling tinggi yang dia pernah catatkan lah. Okay, sepanjang wujudnya syarikat dia ni, ini yang paling tinggi yang dia pernah catatkan. Alright, maklumat ni ada kat bawah. Okay. Lepas tu nampak dia ada color year on year. Ini dia punya pointing system lah. Berapa point dia bagi. Okay. Q on Q, QOQ ni you jangan pening, jangan confuse. QOQ ni adalah comparison quarter to quarter. Maksudnya you buat comparison antara suku tahun, let's say macam ni kan, VS suku tahun quarter pertama. So quarter on quarter meaning adalah quarter 1 tahun kewangan 2021 dengan quarter 1 tahun kewangan 2020. Payah betul lah nak cakap. Meaning dia quarter 1 last year dengan quarter 1 this year. Tu paling senang saya nak cakap lah. And year on year ni maksudnya dia ambil cumulative performance. Year on year punya performance lah, maksudnya tahun 2021 tahun 2020 macam tu. Maksudnya year on year punya percentage scoring, improvement ataupun tak. Kalau hijau tu you tahulah improve, kalau merah tu you tahu tahun ni dia jatuh. Dia macam tu lah maksudnya. Alright, that's how you read it lah, secara kasar. Tapi adakah benda ni penting? Sebenarnya benda ni tak adalah, nak cakap dia tak penting, dia penting juga. Tapi adakah dia macam kau-kau punya penting? So-so lah. Okay, just kalau you nak cepat, yes, you just baca maklumat ni je, cukup, settle, pak. Alright, that's how you read it. Itu cara you baca. Okay, so now you masuk dekat sini kan, VS, kita klik tadi VS sebab dia baru. So yang ni dia macam tak surprise sangat lah. Okay, benda ni dia tak surprise sangat. Okay, sebab apa? Sebab dia trade je. Dia pun swing, you tengok. Dia pun swing. Dia beli November, Disember dia jual. Dia pun swing sebulan. Dapatlah 10% kan. Okay. So now, apa yang you boleh buat? Okay, apa yang you boleh buat sekarang ni, you just scroll turun ke bawah sini, you just klik dekat QOQ or YOY dekat sini. Nampak mouse tu dia akan bertukar jadi bentuk tangan tu kan. Dia bentuk jadi macam point tangan macam tu kan, mouse tu. You klik, you scroll bawah, you tekan quarter report, you download, you dapat. Dan yang mana bila you buka, you akan dapat macam ni lah. Okay, you akan dapat macam ni. And my favourite part sebenarnya bila saya baca quarter report, my favourite part is actually this part, current year prospect. Saya suka baca current year prospect. But this is last year punya, yang latest punya. You tekan lah, you tekan, dia akan buka dekat satu page yang baru. Okay, sebab ni 31 Oktober, yang tadi tu 31 Julai tak silap. Right, so kita scroll. My favourite part sebenarnya, saya bukanlah expert sangat bab membaca report ni, but apa yang saya suka baca adalah dekat sini, current year prospect, bahagian sini, this part mesti ada current year prospect. Okay, dan daripada situ you boleh buat prediction, you boleh buat anggaran apakah yang bakal berlaku kepada syarikat tersebut lepas satu-satu kuarter. Dan apa yang menyebabkan saya tertarik dengan AirAsia, this is AirAsia punya latest report lah. This is AirAsia yang baru announce pada bulan November baru ni. Okay, sini you bacalah apa dia cakap, dia cerita apa semua. Benda ni yang saya suka dengar sebenarnya. Okay, bukan. Sekejap. Oh, yang ni tak ada. Dia quarter yang lepas ada cerita. Dia ada cerita apa dia buat, apa semua. Yang quarter ni dia cakap dia try dapatkan loan apa semualah untuk apa ni, untuk dia luluskan apa semua. Sekejap. This one. Okay. I like this one sebenarnya. Dia dah plan pecahkan AirAsia kepada dua pillars.
Dan dia cakap lah, the group will push further to build the AirAsia way of life ecosystem. Apa yang dimaksudkan dengan AirAsia life ecosystem? Alright. Ni lah. Ni. Ni. AirAsia grow a strong grow digital pillar. So this is one of the two pillars yang dia nak bangunkan, yang mana dia dah bangunkan dah pun. AirAsia Digital is positioned to be an Asian triple play business covering e-commerce, logistics and finance, leveraging our extensive reach on AirAsia.com and its low customer acquisition costs. Ni benda yang saya suka, yang menyebabkan saya tertarik untuk beli AirAsia pada harga 70 sen. Sebenarnya saya nampak daripada kat 60 sen, saya dah baca. Cuma saya menunggu ada movement ataupun tak ada movement. So far, bila dia ada movement, yes, baru saya masuk dekat harga 70 sen. So now, here it is, AirAsia. Ni benda yang saya suka lah. Meaning, when everything coming back together, dijangkakan akan pulih kembali, selain daripada dia punya airline punya income, this is another source of income yang mana akan generate more income for AirAsia lah, yang mana for this time being pun dia dah generate income dah pun. Okay, sekejap, mana dia? Okay, scroll ke atas. This one, you boleh baca lah dia punya ni, teleport. You see teleport. Review of the company performance untuk kuartal tersebut. With the new retail post-COVID where customers are inclined to order home delivery, teleport transform from cargo logistics to last mile delivery and launch e-commerce market space of food by AirAsia, fresh by AirAsia and AirAsia Shop. Right. Then AirAsia.com. Okay, fine, semua orang tahu. Big Pay Group, Big Pay revenue grew by 11% from second quarter 20. Testament of it, blah blah blah. Okay. Ni, Big Pay was granted a community credit license in Malaysia and launched Big Pay in Singapore in September. Currently, it is working on securing license to do payments in Thailand, Philippines and lending in Philippines. Okay. Maksudnya dia nak buat online banking. Dia tak nak ada brick and mortar punya bank. Financial. Okay. Cuma kita nak kena baca lah macam mana dia punya loan dan berapa persen nanti dia besar. Big Pay Group ni bagi percentage pulangan dalam AirAsia Group tu. But kalau Big Pay ni dia lebih besar, dia akan jatuh tak syariah lah. Alright. Meaning income Big Pay ni dia tak boleh more than 25%. Tu downside dia. Sebab dia dah start buat loan. Yang mana dekat Malaysia dah lulus untuk dia bagi loan. You apply dari app dia. Quick loan. Okay. You apply dari loan. Gunakan Big Pay. So itu satu benda yang menarik. Dan satu lagi yang saya suka sebenarnya teleport. And one more thing yang saya suka adalah this one. Okay. Was granted the official franchise registration certificate in 2020. Apa benda ni? Ni. Santan. Dia punya restoran Santan dapat lesen untuk di-franchisekan. Maksudnya you boleh apply franchise Santan yang mana bermula September 2020. Ni benda-benda yang menarik lah sebenarnya pada saya. Maksudnya A to Z yang berkaitan, maksudnya this is what they call, yang AirAsia panggil dia sebagai what you call this, AirAsia punya ecosystem lah, ecosystem AirAsia way of life ecosystem, yang mana once you masuk duit dekat Big Pay, you akan berbelanja, pusingan tu you spend duit you dekat dalam AirAsia je, menggunakan AirAsia.com, teleport, order barang dia sendiri, yang sebab dia ada kapal terbang kan. Jadi you order barang, kapal terbang dia bawa datang kan. Jadi once, that is what I like lah. Maksudnya masuk duit senang, keluar duit daripada company dia susah, sebab duit dia akan berpusing dalam company dia je. Yes, duit you yang masukkan, but dia berpusing dekat dalam tu je lah. Dia pusing. Let's say you order makanan, you pergi Santan punya restoran kan, guna Big Pay punya payment, Big Pay ni dah macam e-wallet, dia lebih advance daripada MAE. Okay, dia lebih advance daripada MAE. Jadi you dah masuk dekat Big Pay. Sekarang ni MAE baru bagi kad, but Big Pay dia dah ada kad dulu.
Dia macam e-wallet yang ada kad. So BigPay dah ada dulu benda ni. Dan bila you masukkan duit dekat dalam BigPay as you punya e-wallet yang ada, tak silap Mastercard ke Visa kan, yang BigPay ni, you dah ada e-wallet dalam bentuk kad. You pergi Santan, you swipe duit daripada AirAsia Group berpindah tangan ke AirAsia Group, nama dia Santan. Lepas tu you pergi shopping dekat Asia, you let's say lah one day you boleh fly balik kan, you beli dekat asia.com, beli flight ticket menggunakan BigPay punya kad yang sama, yang mana so far saya dah mula nampak lah yang kalau you berbelanja menggunakan BigPay, you ada dapat macam extra benda lah, ada benda extra yang you akan terima bila you order menggunakan BigPay punya cards. Okay, and some more, let's say you travelling dekat luar, macam dia cakap sekarang ni dia cuba dapatkan lesen dekat Singapore, Thailand dengan Philippines, but anyway dia dengan Visa ke dengan Mastercard, meaning card you boleh swipe dekat overseas. Dan kalau you stranded dekat overseas, you tak boleh nak terbang balik, you just buka apps dia, apply loan, approve, guna duit tu masuk dekat dalam BigPay. Let's say if you are stranded one day kan, masuk dalam BigPay, daripada BigPay tu you boleh beli tiket flight balik. Faham tak? Maksudnya benda tu dia berpusing dekat dalam tu je. Duit tu dia berpusing je dekat dalam AirAsia. One day you stranded pun, that's how I see lah. I baca benda ni kan, very powerful lah. Okay, yang mana this is actually sama business model yang saya adopt sebenarnya kan. Yang mana saya cuba bangunkan satu ekosistem. Itu bisnes saya, tak sama level lah dengan Tony Fernandez punya bisnes. Tapi bisnes model yang saya cuba bangunkan adalah once duit masuk dekat dalam company saya, duit tu dia akan berpusing dalam company je. Dia susah nak keluar pada company. Duit masuk senang, keluar tu susah. Saya dah create business tu, cuma model business dia lain lah, jenis type of business sama. Yang mana for me it's really powerful lah. Duit tu susah nak keluar daripada you, tapi senang masuk kepada you. Itu yang benda yang saya suka lah. Sebagai business owner, sebagai businessman, saya suka tengok duit masuk. Saya tak suka tengok duit keluar. Okay? Kalau duit keluar, banyak soal jawab saya. Ni kenapa nak keluar, untuk apa? Setiap satu sen kena kira. So kalau duit masuk, kita macam okay. Kalau duit masuk short pun saya akan question juga. Meaning sekarang ni apa yang AirAsia buat adalah duit masuk senang melalui dia punya BigPay. Kan, you nak berbelanja menggunakan BigPay, BigPay. Kan, you nak berbelanja menggunakan BigPay apa semua. So it's easy. Yes, macam Apple punya ekosistem. Once you masuk Apple, you akan pegang barangan Apple je lah. Sebabkan saya ni ada trading je, saya pakai Windows. Sebab Bursa Station tak boleh pakai dekat Windows. Tak boleh pakai dekat iOS kan. Tu je sebab dia. Alright. So bila saya nampak benda ni, tu yang menyebabkan saya tertarik. Dan inilah benda yang sebenarnya saya suka baca. Alright. Especially kalau dia ada diversify, you kena baca ni, review of group performance. Okay. You baca dulu review performance group ni apa. Kalau dia macam ni, benda yang you tak faham, pumpang dalam bentuk percentage apa semua, nilai ringgit juta-juta ni kan, you tak faham, you baca ni je. Sebab dia explain dalam bentuk perkataan. Kalau you tengok dekat bahagian atas, yang ni pun saya tahu, faham sikit-sikit je. Bukannya saya expert, tapi setakat tengok duit keluar, duit masuk, dia banyak habis kat mana, tu reti lah. Okay, dia contoh macam ni. Banyak benar table dia. Okay, nampak individual quarter. Quarter to quarter. Quarter yang sama, tahun yang sama kan. Jadi bacalah benda ni. Okay, ni duit masuk. Revenue ni apa? Revenue ni duit masuk, tuan-tuan dan puan. Ni malam ni kita belajar account sikit. Revenue ni apa? Revenue ni adalah duit masuk. Berapa banyak duit yang dijana oleh syarikat. So yes, so far untuk kuarter tahun ni, yes dia ada drop sebab dia tak boleh jual tiket flight. Bukan dia tak boleh jual, dia boleh.
boleh jual tiket tapi dia tak boleh, orang takut untuk terbang kan. Jadi yes, dia ada 300 juta income. Pendapatan yang masuk untuk kuarter yang latest hanya 300 juta. Compare to last year yang mana orang boleh terbang 2.9 billion lah. Okay, 2.9 billion. Okay, so ni kita tahu ni duit masuk. Ni operating expenses. Dia cakap operating expenses. Staff cost ni apa? Bayar gaji staff, so EPF, insurance, bla 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 apa semua. Dia negatif 205, dia tolak. Alright, so senang cerita lah senang cerita, income dia banyak ni, dia punya cost dia banyak ni. Okay, income dia banyak ni, cost dia banyak ni. Alright, nampak dia asingkan dah ni. Airline EBITDA ni apa? Payah pula aku nak explain EBITDA ni. Cara paling senang benda ni, tolak benda ni. Dah. Tak ingat dah EBITDA ni apa sebenarnya. Dulu belajar finance, tahu EBITDA. Tapi benda paling senang, you tahulah benda ni, tolak benda ni. Alright. Okay. Ni tolak benda ni. Okay, bukan tolak lah. Ni tolak. Ni dia punya ni jumlah. Lepas tu non-airline EBITDA bla 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 bla. Okay, so EBITDA total banyak ni. Okay, you google lah EBITDA tu apa. Tapi bila you tengok daripada sini pun operating cost untuk airline, alright, untuk airline you tengok operating cost banyak ni. Meaning ni tolak ni pun tinggal 100,000 je. Meaning memang dia rugi lah sebenarnya. Paling susah. Lepas tu paling you pening cincai kan. Pening tak tahu nak tengok apa. Tengok ni je lah. Dia untung ke rugi. Kalau dia dalam kurungan tu, dia rugilah kuarter tu. Okay, dia rugilah kuarter tu. Alright. So now, apa yang kita nak tahu, income dia datang daripada mana? Sebab apa kita nak kena tahu income dia datang daripada mana? Okay. Income dia datang daripada mana adalah sebab apa kita nak kena tahu income dia datang daripada mana? Sebab takut dia ada buat penjualan aset. Kita tak nak dia buat penjualan aset. Alright. Jadi kita scroll ke bawah, kita tengoklah ni dia cakap apa, consolidated, ni income dia. Alright, ni net loss for financial period, bla bla bla. Kita nak cari net income. Revenue dia datang daripada mana? Ni current asset dia lah. Ni non-current asset. Ni this is dia punya current asset. Okay, ni tanggungan yang dia kena tanggung. Okay, yang mana current liabilities, ni banyak ni. Okay, fine. Net current, okay, non-current liabilities. Capital, cash reserve, kita tengok cash. Earnings, exchange reserve, share capital. Ya, betul. Untung. Senang kira untung rugi lah. Sekarang ni kita nak cari dekat mana duit tu datang. Maksudnya dia punya revenue tu datang daripada mana. Okay, ni is from income, cash flow. Ni kalau you nak tahu pasal cash flow lebih detail lah. Okay, so now you tengok lah cash flow from you tengok cash flow. Dia banyak keluar ke banyak masuk? Kalau you pandai baca lah. You just baca. Tapi kalau you pening, you baca yang bawah je. Sometimes saya pun bila dah macam pening kepala, banyak sangat benda nak kena tengok nombor kan. Pening lah. Scroll je lah ke bawah. Baca benda ni. Ni. Tapi panjang sikit lah. Yang atas ni dia dah summarize kan dalam bentuk table. Tapi kalau tak faham, you baca lah. Okay. Okay. Summary of significant. Ni tak ada apa-apa. Ni memang ayat standard dia. Auditor's report, statements. Ni tak ada apa-apa sangat. Okay. Tapi kalau you nak baca, boleh lah. Tapi saya selalu tak baca sangat. Seasonal, you boleh baca dia seasonal ke tak bisnes dia. Dia bagi tahu lah bisnes dia seasonal, bermusim. Musim sekarang tak boleh terbang, dia bagi tahu lah. Macam tu. So ni tak ada apa-apa. Dividen dia tak ada bagi dividen. Ni dia punya revenue yang kita cari tu kan. Revenue datang dari mana? Ni dia. Ada income, commission, advertising income, forfeited revenue and insurance claim. Okay. Finance income,
Tapi kalau you pening sangat baca ni je lah. Acquisition and disposal. During the period, the group acquired. Nampak? Dalam tak ada duit, dia acquired. Oh, tak ada. Ni tahun lepas, 2019. Okay. Alright. During the period ended, proceeds from the disposal. Ni dia ada. Proceeds from the disposal of property, plant, equipment is, maksudnya ada juga yang dia dispose. 3.9 billion dia dispose. Revaluation. Okay, dia ada juga dispose asset. Okay, fine. Lepas tu you baca, ni baca lah. Kalau you tak faham lah apa kan, you tak faham numbers ni, you baca explanation dia. Kadang-kadang saya pun tak faham numbers ni, but kena baca yang ni lah benda ni. Right, but my favourite part selalunya adalah this one, bukan nombor ni. Nombor ni you boleh dapat summary terus dekat summary nombor ni, you boleh dapat simpler punya pembacaan. You boleh nampak dekat Bursa Marketplace, you boleh nampak dekat Malaysia Stockbiz, sebab dia ada summary. Cuma kalau you nak follow duit dia tu pergi mana, kalau you follow detail lah kan, boleh you buka lah, baca benda ni satu-satu. Right, yang mana usually saya akan baca dalam 20 to 30 minutes je saya baca. Tu sebab saya tak baca semua. Saya just ambil apa yang saya kenal, company yang saya biasa. Contoh macam hari ni ada VS, so kita baca pasal VS je lah. Dia macam tu. Alright. So macam biasa lah, buka yang ni, baca prospect VS. Prospect VS is very very good, yang mana dia nak pindah ke Johor bila bangunan bernilai 98.8 juta ringgit siap dibangunkan di Senai iPark, Senai Airport City. Okay, VS dia nak pindah ke sana. Okay, and dia cakap current situation, dia struggle sebab COVID apa semua, dia susah nak cross borders apa semua. But walaupun susah-susah dia, to recap, the group has in August 2020 secured a new customer from the US to produce cordless electrostatic sprayer on box build, and this is followed by the clinching of another new name. Ni lah for home appliances. Dia ada nama baru, tuan-tuan puan. Okay, dia ada nama baru. Okay, with this the group existing capacity is expected to be filled up by 2021 to cater for future expansion. Okay, nampak, acquired 6 pieces of land. Orang lain semua tak ada duit, dia acquired pieces of land, bernilai 98.8 juta ringgit. Tu benda yang best yang you baca lah. Lepas tu apa lagi yang tadi saya ada baca, yang mana dia ada produk baru yang dia nak keluarkan. Okay, foreign trading exchange tu nanti saya akan share. Alright, dia ada satu ayat dia tadi, mana dia ni, dia cakap ke yang tu yang this one. Okay, this one last quarter. Okay, quarter yang lepas, you baca dekat sini, ni quarter lepas Okay, quarter lepas dia cakap the group will also be producing new models that some customer plan to roll out in 2020. The encouragement is expected to sustain in the near future. Existing capacity project, nampak, by 2021 full capacity dengan product line yang baru, dengan customer yang baru, dijangkakan lebih masyhur untuk VS. Tu je, baca ni je kan dah power. Okay, dan kenapa saya suka baca, saya selalu baca ni dulu baru saya baca yang lain. Sebab saya nak tahu prospek. Kalau dia cakap tak ada prospek, tak ada klien baru, tak ada benda baru, ingat tak Ken Slim and new, something new, anything new, ada cerita baru ke tak, produk baru ke tak, tu klien baru,
Produk baru. Sama dengan Asia. Can Slim and apa yang baru? Can Slim and apa yang baru? Produk baru. Pillar baru. Ekosistem baru. New. Can Slim. Faham? Tu cara saya baca lah sebenarnya. Cara saya tengok benda ni je dulu. Oh, menarik. Baru kita tengok lah dia punya prestasi kewangan. That's how I baca. Tapi saya bukannya saya baca semua tiap-tiap hari. Saya pilih. Alright, bukan tiap-tiap. Memanglah tiap-tiap hari ada benda yang baru. But benda yang saya suka lah. Benda yang memang saya tahu, saya kenal. Alright, contoh. VS Syntax baru kan. Tapi bila tengok macam ni, okey lah, boleh lah. Kita layan lah. Kita layan. Tengok. Okay, net profit, revenue boleh tahan. Syntax, okay, tak apa. Kita tengok Syntax. Fine. Scroll bawah, tekan ni. Scroll bawah. Review performance, current financial. Ni current financial prospect. Mana hilang dah? Current financial prospect. Okay. Packaging. Dia cerita dulu business packaging ni. The group remains focused on its core competitive strength, expanding its niche market in the global marketplace, and strengthening blah blah blah, streamlining. More sustainable value-added packaging product to meet the demand of customer. Local and international owners, brand owners remain focus of the group. Optimistic. Okay, tak ada apa-apa sangat yang baru. Fine. During the current quarter, the group saw the completion. Okay, alright. Dia baru beli tanah dekat Ceras. Expected contribute positively to the group from the next financial year onwards. Okay, so next year property punya ni nampak macam lebih banyak daripada packaging. Packaging ni macam biasa-biasa, so je. Sales and purchase lands in Kundang Jaya, Selangor, Jasin, Melaka. Dia nak beli lagi. Okay. Pulai, okay, recently completed, bla bla bla. Maksudnya dia nak bangunkan tanah dekat kawasan-kawasan, dia nak bangunkan kawasan perumahan dekat area-area ni lah, Taman Syntax. Tapi bila saya baca macam Syntax business dia okay, to invest in a property business tak best, but to involve in property business best. Faham tak? Saya tak suka melaburkan duit saya ke dalam company property, tapi saya suka untuk laburkan duit saya dekat dalam property. Company yang buat property tak, but duit saya sendiri dalam property tak apa. Tu cara saya. So Syntax, sebab saya tahu Syntax ni dia macam suan-suan kuku. Alright. Ada possibility tak dia orang goreng dalam quarter report tu? Selalunya tak. Sebab apa? Sebab report ni dia orang kena hantar ke bursa yang akan check dia tipu tak tipu, sebab dia ada direct interest. Okay, sebab dia ada direct interest. Dia ada public interest, direct public interest. Jadi dia tak boleh goreng tipu-tipu. Yang tipu-tipu tu dekat mana? Dekat website. Saya tak nak cakap website apa. Okay. So contoh lagi satu, Prolexus pun antara favourite saya. Buka lah Prolexus, you baca. Okay, kenapa Prolexus favourite saya? Sebab saya sports kan. Bila cakap pasal sports ni lah dia sports. Sports punya pakaian. Alright. Scroll. Ni macam tak ada je ni. Current year prospect, significant impact and certainly COVID, which had caused major disruption. We remain cautious group financial for coming quarters. The group will continue to improve research and development, production and sale of. Ni je, tak ada apa-apa. So biasa-biasa saja.
Itu sebab dia punya saham pun biasa-biasa saja. Jaya Corporation ni ada something yang nampak menarik dekat charts. Jadi kita tengok apa yang ada dekat Jaya Corporation. That's how you read. Ni cara you baca. Oh, dia ada part 1, part 2. Okay. Valuation changes composition group significant. Dia beli pulau. Gila baba beli pulau. Okay, ni review, performance review. Ni semua business dia lah. Yang bawah Jaya Corporation. Okay. Turnover. Okay. Okay. Okay, the furniture segment continued to be main contributors to the group's revenue. Okay, so kita tahu furniture lah bisnes utama dia. Okay. Okay, and dia cakap previously corresponding due to increased demand. Okay. The carton boxes, ni pula packaging pula segment. Turnover blah blah, current quarter compare blah blah, determine profit before tax segment. Okay, due to higher demand from existing internal and external. Maksudnya dia ada klien baru untuk packaging dia. Oh ya, dia buat pulau, betul. Okay, clean drying segment. Current quarter compare the high turnover, profit before tax blah blah blah. Higher intercompany sales. Okay. Subsidiary to the furniture segments and an increase in demand. Overseas customer in Indonesia subsidiary. Okay, renewable energy pun dia ada. Banyak ni. But you kena faham dia cakap dia banyak, but dia punya main business adalah, main income dia adalah daripada furniture. Renewable energy segment, tax. Okay, the higher turnover in current quarter was due to temporary reduction in supply as the main customer underwent a plant reconfiguration. Okay. Okay, construction. Project despite higher turnover, engineering, blah blah blah. Okay, ni sikit je. Others. Okay, the share of lost joint venture company reduced. Okay. Quarterly analysis continue. Ni ada lagi for investment. Panjang baca lah. Ada lagi sambungan. Okay, baru kita masuk for ni. For prospect. Okay, focus on controlling cost. Okay, dia cuba reduce cost, cari customer baru, buat produk baru. Furniture produk baru apa sangat kan. Okay, significant channel, the group significant sales audience and market, blah blah blah. Okay. Okay, group enter into joint venture agreement. Okay, to set up joint venture company to further diversify our product to include kitchen and bathroom vanity cabinets. From the technical as our joint venture partner in this area, we expect JV to contribute positively. Okay, dia ada JV je. Okay. To be very competent challenging, however, we will continue to strengthen our market and expand customer base, blah 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 blah. You baca benda ni je. Okay, dia fokus dekat Sabah, dia punya construction. Okay, that's how you baca. Okay, kena baca lah dia punya prospek. Apa dia punya prospek, future prospek dia. Walaupun dia cakap current year, sebenarnya you dah boleh baca. Bila you baca, you faham.
you boleh agak apakah pendapatan syarikat dia pada suku tahun seterusnya. Right? That's how you do it lah. Okay? Ada apa-apa lagi nak tanya? Macam tu je. Yang lain sebenarnya senang. You just tengok dekat sini je. You tengok benda ni pun okay, settle lah. 5 benda yang you nak tengok pun simple. Yang penting you tengok dia untung rugi je. Kalau dia untung, you tengok lah untung tu datang daripada mana. Dia jual aset ke tidak. Kalau you baca dekat mana? You baca dekat sini boleh. Dekat dia punya analysis, quarterly analysis atau performance review. Daripada situ pun you dah tahu dah duit dia keluar daripada mana, dari mana dia dapat income. Kan? Kalau you susah sangat nak faham, baca je, senang. Malam ni saya ajak anda untuk membaca. Okay? So, hopefully you learn something lah macam mana you nak baca. Oh, foreign trading exchange. Okay, sebab Asia tadi ada kan? Mana Asia tadi? Hilang lah. Sorry, Asia kat sini. Okay. Contoh macam Asia ni kan you baca ada foreign trading apa semua, foreign currency exchange. Yelah sebab dia ada different group. Right, dia ada Thailand, India, Japan kan. Jadi orang dekat sana bayar duit ke dia. Orang dekat sana beli tiket tak pakai ringgit Malaysia, pakai dia orang punya mata wang. Jadi itu sebab dia ada reserve cash dalam bentuk foreign punya amount. So total tu dia convert dalam kepada ringgit, tu total amounts dia. Dan selalunya untuk bank ni, untuk foreign exchange ni, kalau you company besar, you boleh lock certain rates dengan bank untuk you convert, tukar balik. Okay, macam you sign agreement, okay, saya agree dengan bank untuk lock untuk certain numbers of days, certain numbers of months for that. Tu maksudnya lah. Alright, tu je sebenarnya. Okay, tu yang ada dekat dalam Asia. But bukan semua company ada benda tu lah. Sebab Asia ni dia ada anak syarikat dia dekat India, dekat Jepun, dekat Thailand, dekat Indonesia kan. Jadi benda-benda tu lah yang sebab tu dia ada reserve foreign cash ataupun reserve foreign ni, dia ada reserve foreign ni. Tapi bukan semua company ada benda ni lah. Alright, ni dia ada Asia, India, Japan. Lepas tu sini dia ada ni Thai, India, Japan, Indonesia. Okay. Alright, benda tu je sebenarnya. Dia tak ada apa-apa sangat. Dan dia akan lock lah dengan tu hal dia dengan bank dia lock berapa lama apa semua tu. Alright, first time yes memang macam struggle, but bila you dah biasa kan, kalau you malas, you scroll lah, baca sini satu muka surat. Baca kat sini review of performance. You baca review pun you settle lah. You tahu income datang daripada mana. Okay, sebab you first time baca benda ni. Kalau you dah biasa, cepat je macam Puan Ann cakap. Mula baca pening kepala. Lepas tu dah lama-lama lama-lama dia lama-lama dia senang je kan. Especially bila you dah tahu business model company. Itu sebab you kena tahu business model company tu apa. Okay, you kena tahu semualah. Okay, kalau siapa rajin, kalau you ada group yang rajin, seru lah study sama-sama. Simple je. Yes, AsiaX report dia asing-asing. Sebab dia kena asing lah. Sebab dia dua entiti yang berbeza. Walaupun Asia Group bawah dia ada AsiaX, yang mana AsiaX pun didagangkan. Tapi report AsiaX kena keluar. Tapi dalam Asia ni pun dia ada mention pasal AsiaX, tapi tak sedetail report dekat AsiaX. So kalau you nak lebih detail, you pergi je lah, buka download AsiaX. Yang mana selalunya tak sama lah, sebab business model Asia dengan AsiaX tak sama. Alright. Dia jadi masalah balik. Kan.
Scroll bawah, scroll bawah, scroll bawah, scroll bawah, scroll bawah. Latest quarter 19 November dia announce. Download. Tak sama You tengok dia punya bawah je lah. Tak payah pening-pening, tengok bawah. Operating statistics. Unaudited. Scroll, 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 scroll. Commentary on prospect. Ni dia just ada debt restructuring. Dia just cakap pasal debt restructuring je lah. Propose apa-apa semua tak ada. Okay, tak ada apa-apa. Income, dia tak ada cakap pun. Dia just pasal debt restructuring dan dia tak ada cakap pun apa dia punya perancangan untuk cover, improve dia punya performance. Okay, dia tak ada cakap pun. Macam tu je. So meaning AsiaX tak best lah. Memang patut harga dia 8 sen. Okay. Video lepas tak masuk dalam YouTube. Tak masuk lagi. Mungkin minggu depan kot masuk. Right? Okay. So tu je sebenarnya. Tak ada apa-apa. Baca dia punya performance review untuk you tahu duit tu datang daripada mana, income dia datang pada mana, rugi ke untung, kan? Business model dia yang mana satu yang bagi pulangan yang menarik. Lepas tu yang kedua you tengok dia punya ni lah. Okay, you tengok future dia, apa benda yang dia nak buat. Alright, sebab kita sebagai investor, sebagai traders nak tengok masa depan, kan? Kita nak predict adakah ada potensi ataupun tak. Alright, tu je sebenarnya kita sebagai investors. Bila you baca, you dah tahu dah what are the prospect for the company. Kalau dia tak ada cerita, macam contoh kita buka AsiaX harga 8 sen. You buka, you tengok prospects, current year prospect dia tu tak ada apa-apa yang menarik kan. That's it, tinggalkan, tak payah tengok banyak-banyak. Okay, sebab company macam contoh kita buka yang power tadi kan. Semua cerita apa progress dia, apa benda yang dia nak buat in future. But AsiaX dia just cakap pasal debt restructuring je. Dia tak ada cakap macam mana dia nak improve dia punya sales, macam mana dia nak improve dia punya revenue, macam mana dia nak improve dia punya, maksudnya that's it lah, 8 sen je lah dia. Itu sebab dia kekal 8 sen. Sebab dia tak ada apa-apa yang macam future, apa benda yang baru dia nak buat untuk improve dia punya company performance. Faham tak? Yes, board of director lain. Betul? Okay, good question. Kenapa hari ni banyak acquired dekat Datasonic? Saya pun tak tahu. Cari lah Datasonic. Apa cerita Datasonic? You kena cari. Saya pun tak tahu sebenarnya what is happening. Sebab kena ingat, market action discount everything. You just tengok je lah. Okay. Last dia announce report dia 27 November, right? Tengok ah. Ni prospect dia sitting face of tak ada apa-apa. Macam tu je. Boringnya dunia report. Review performance tak ada apa-apa sangat pun. Dia tak ada cerita apa-apa. Jadi mungkin bos tahulah kot apa dia nak buat kan. Jadi kita tak tahu. Alright. Jadi itulah, kita tak nampak apa yang dia pun tak mention dekat dalam quarter report dia ni. Dia cakap okay, kita cuba sustain, tu je. Semua company cuba sustain. Nampak? Maksudnya dia ada benda yang dia tak share. Right? Ada benda yang dia tak share. Okay? Jadi be careful lah. You just need to be careful. That's all. Okay.
Cuban Band. Muhammad Rizwan Sumeri. Transfer. Mesti diorang ni tahu something ni. Kita tak tahu. Standby je lah. Okay. Alright. So ramai cakap dekat Facebook sangkut-sangkut. Ya, saya pun perasan dekat Facebook sangkut-sangkut. Okay, dekat sini. So jangan risau, tim saya akan cuba upload video secepat mungkin. Saya akan minta lah upload juga sebab malam ni ramai juga yang view. Cuma semalam dengan malam ni ramai yang view. Cuma mungkin malam ni sebab ni lah. Okay, Facebook problem lagi sekali. Jadi tak apa, kita cuba. Kita akan buat naik juga ke YouTube esok malam so that you can watch, tengok balik tiga video yang minggu ni pada hujung minggu ni lah. Jadi tu saja daripada saya dan I'll see you again pada minggu hadapan. Hari Isnin lah kot, insyaAllah. Kalau tak hari ni lah. Okay. Jadi itu saja daripada saya untuk sesi live pada malam ni. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Yang Investors Masterclass esok pagi kita jumpa. Weekend ni kita ada kelas macam mana nak uruskan portfolio dan uruskan kewangan. Jadi itu je lah daripada daripada saya untuk anda semua. See you again soon. Jadi itu saja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.